to do is play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Hasimi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hi guys, so hari ni Kama kembali lagi di segmen Creepy dan kali ni korang, Kama ada kisah seram daripada salah seorang subscriber Kama dan dia nak share dengan kita semua pengalaman seram yang dia pernah lalui semasa dia menjadi student di university. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So kita bagi nama pemilik kisah kali ni Hanis, bukan nama sebenar. So Hanis merupakan pelajar jurusan sains, tapi Hanis sangat-sangat aktif dalam aktiviti kesenian sampaikan kadang-kadang Hanis rasa macam dia salah seorang student seni dah. Sebab masa dia banyak habis dekat seni daripada sains. So universiti dia ni buat macam style British tau. Kalau sains dia panggil School of Science, kalau seni dia panggil School of Arts. Jadi diorang biasa panggil sekolah seni, sekolah sains. Walaupun sebenarnya dah peringkat universiti lah. So banyak sebenarnya peristiwa-peristiwa seram dekat sekolah seni ataupun School of Arts dekat universiti dia, dan ada juga kawan dia yang alami sendiri, kawan terapat dia. Bagi Hanis memang semua tempat ada kan, tempat-tempat sekolah-sekolah universiti-universiti lain pun mestilah ada kisah-kisah seramnya. Tapi Hanis rasa this time macam lebih menyeramkan sebab sekolah seni ni memang ada student yang menginap dekat situ, memang tidur situ, dan disebabkan itulah ada sahaja kisah-kisah yang terjadi yang kena kacau dan sebagainya. Tapi untuk Hanis sendiri, setakat dengar bunyi gangguan, rasa tak sedar hati, macam tu je lah yang dia pernah alami. Tapi minta dijauhkan lah jumpa benda tu depan-depan kan. Jadi satu hari ni, masa tu baru habis latihan teater. Disebabkan esoknya tak ada kelas pagi, jadi Hanis pun join lah member dia untuk tidur di sekolah. Dia join kawan dia yang student seni lah, sebab memang student-student seni ni dah biasa stay malam dekat situ. Lagi-lagi yang ambil visual art, diorang akan stay untuk habiskan kerja diorang. Sebab assignment diorang ni bukan menaip dekat komputer tau. Diorang ada yang kena buat arca lah, ada kena buat model lah. Jadi semua benda tu pula, bahan-bahan dia apa semua memang ada di bengkel. Nak tak nak, diorang kena overnight dekat situ. So dekat sekolah seni ni ada satu bilik makmal komputer tau. Jadi Hanis dan dua orang lagi rakannya, Niza dan Kak Lin, bercadang nak melayari internet lah sebelum mata diorang mengantuk. Jadi masa tu dah pukul 11 malam. Bilik tu agak besar, rasa-rasanya ada 40 hingga 50 buah komputer. Semua komputer-komputer tu disusun dalam 4 baris menghadap ke depan. Tak sampai sejam, Kak Lin bising sebab monitor dia asyik-asyik tergelap sendiri, terpadam sendiri. Hanis dan juga Niza memang tak adalah nak ambil kisah sangat lah bila Kak Lin bising-bising macam tu. Orang panggil computer problem. Bila ramai orang guna komputer yang sama, mestilah akan ada masalah, lagging dan sebagainya. So sambil Hanis ni tengah melayari internet dekat komputer tu, Hanis terdengar bunyi orang type keyboard. Tapi bukan dari komputer kawan dia Niza ataupun Kak Lin. Tapi bunyi tu seolah-olah dari komputer dekat bahagian belakang dia. Jadi Hanis tolehlah ke belakang untuk tengok, tapi tak ada siapa-siapa kelibat pun dekat belakang tu. Jadi Hanis assume mungkin echo, gema dalam bilik tu kan. Bilik besar, sunyi pula tu. Tak lama lepas tu, Kak Lin ajak dia orang keluar daripada bilik komputer dan ajak lepak dekat bilik yang biasa. Padahal baru je sejam lebih diorang guna komputer. Patutnya ikutkan kalau zaman tu macam belum puas lagi lah. Nak surf internet tu time 10 tahun yang lepas tu bukan mudah sebenarnya. Disebabkan Hanis ni lah yang paling last sampai dekat pintu, Hanis lah yang kena tutup suis lampu semua. Suis lampu tu pula jauh dari pintu tu orang. Macam dalam 5 langkah macam tu. So korang bayangkan bila lampu dah tutup memang gelap gelita. Jadi Hanis memang tak boleh belakang. Mata dia
pandang tepat dekat pintu tu je. Tapi masa dia dah tutup lampu, tak tahu kenapa rasa macam ada orang tengok dia tau. Nasib baik Niza dan juga Kak Lin tunggu dia tahan pintu tu. So Hanis cepat-cepat lari keluar. Sampai je dekat bilik yang diorang nak lepak tu, adalah dalam 5 orang student lain, visual art juga, stay dekat sekolah malam tu. Bila dah dekat bilik tu, tiba-tiba Kak Lin buka cerita. Rupanya ada sebab kenapa Kak Lin tiba-tiba ajak diorang keluar dari bilik komputer tu dan pergi lepak tempat lain. Korang mainkan masa Kak Lin buka cerita tu dah pukul 12 malam tau. Kak Lin cakap masa monitor dia tiba-tiba gelap tu kan, dia dah terfikir dah, ini silap-silap aku boleh nampak benda bukan-bukan dekat pantulan cermin komputer ni Kang. Kiranya time tu masing-masing macam buka cerita yang diorang rasa something wrong dalam bilik komputer tu. Tiba-tiba student lain dia buka cerita sambil duduk dekat keliling meja yang besar tau. Macam dekat dalam bilik tu ada meja meeting, korang bayangkan macam meja meeting besar kan. So diorang katalah ada salah seorang student kat situ cakap bilik komputer tu memang keras sikit, bunyi type-type tu memang biasalah dengar walaupun tak ada orang yang tengah type. Ada juga student yang pernah kena bunyi pasir bertabur dekat atas ceiling. Lepas tu tengah sonok diorang ni dengar cerita tu, tiba-tiba dengar dinding bilik diorang tu macam kena ketuk dengan besi yang kuat tau. Sampai semua orang terdiam. Sikit lagi Hanis ni nak terlompat naik atas meja sebab terkejut punya pasal. Tapi yang Hanis tahu, bilik sebelah tu adalah bilik piano. Bilik tu sebenarnya berkunci. Tapi diorang sampai sekarang tak dapat nak pastikan itu bunyi apa sebenarnya. Macam bunyi besi diketuk di dinding. Lepas tu diorang pergi ke toilet beramai-ramai. Masuk toilet pun berdua-dua tau. Tak nak tunggu kat luar seorang-seorang. And tak nak masuk dalam toilet juga seorang-seorang. So itu kisah pertama tentang bilik komputer tu. Kisah kedua, waktu tu ada latihan teater tau untuk Festival Teater Sabah. Dan Hanis kena marah teruk malam tu sebab Hanis tak boleh bawa watak dengan betul. So lepas kena marah tu memang rasa down lah kan. Jadi Hanis take time lah, dia nak tenangkan diri dia dulu. Jadi Hanis pun pergilah jalan sorang-sorang. Latihan Hanis ni dekat Dewan Resital dan Dewan ni pula sebelah je dengan sekolah seni. Jadi Hanis jalan daripada Dewan tersebut pergi sekolah dan balik semula ke Dewan. Waktu tu dah lepas tengah malam dah korang. Masa mula-mula jalan, Hanis tak rasa apa sangat. Yelah tengah sedih, tengah down, baru pakai marah kan, mana nak fikir benda-benda seram ke apa. Bila nak jalan balik ke Dewan tu, time tu Hanis dah tenang dah. Tiba-tiba Hanis perasan ada bayang-bayang melintas dekat atas jalan tar tu. Macam burung terbang. Mula-mula memang Hanis fikir ada burung lah. Lepas tu dia terfikir, ada ke burung terbang? Dia tengok atas, tak ada. Jadi time tu Hanis seolah-olah dia macam ternampak kelibat lah. Tapi time tu dia tak boleh nak tunjuk sangat yang dia dalam keadaan ketakutan. Jadi dia buat dek je, try relax, jalan je, tak toleh kiri kanan. Tapi jalan laju lah. Tapi Hanis rasa Dewan tu tak sampai 50 meter. Sampai je dekat Dewan, Hanis dengar bunyi anjing menyalak. Tapi bunyi anjing menyalak tu macam bunyi serigala tau. Sayup je dengar. Tiba-tiba Hanis teringat ada student pernah cerita, ada satu kes student ternampak Kak Pon, Cik Ponti dekat belakang Dewan tu. Teruslah dia menggelabah sampai kat Dewan tu. Syukur sangat malam tu dia tak nampak apa-apa kelibat Cik Ponti dekat situ. Kisah yang ketiga pula tentang Dewan Resital. Malam tu semua yang terlibat dengan teater peringkat kebangsaan kena tidur Dewan. Esok pagi diorang kena bertolak ke KL untuk pertandingan tau. By the way diorang ni ramai. Banyak yang tidur dekat bilik persalinan, ada yang tidur dekat surau dalam Dewan. Bilik persalinan dengan surau antara yang paling penuh lah. So Hanis dengan kawan dia As malas nak bersesak-sesak. Jadi nak tidur dalam Dewan confirm kesejukan. Diorang pun tidurlah dekat tingkat 2, ada bilik banquet. Ada juga bagi tahu member-member lain untuk ajak tidur sama dekat sana kan, dekat bilik banquet tu. Sebab bilik semua kebanyakan dah ramai orang, dah penuh kan. Tapi dah lama tunggu tak ada pun orang-orang datang. Mata pula dah ngantuk. Jadi Hanis dan juga kawan dia seorang ni tidur je lah dekat situ. Dan ini first time Hanis rasa kena tindih korang. Rasa tak boleh nak gerak walaupun dia tengah sedar, mata celik, tapi tak boleh nak bergerak. Akhirnya Hanis berjaya bangun dan tengok kawan dia As ada je dekat sebelah.
And Hanis terus tak dapat tidur dah. Takut nak tidur balik, takut terhimpap lagi kan. Tiba-tiba As bangun, ajak pergi toilet. Jadi Hanis cakap lah, boleh tapi dengan syarat jangan tutup pintu toilet. Keesokan paginya As cerita masa dia nak tidur, dia dengar ada orang menyanyi tau. Tapi menyanyi tanpa lirik. Korang faham-faham lah menyanyi tanpa lirik. Siap dengan bunyi macam orang berjalan tau. Tapi berjalan yang macam melangkah besar sepanjang koridor luar bilik. Dan diorang cek dengan semua orang, tak ada seseorang pun yang naik tingkat 2 malam tadi. Dan irama lagu yang As dengar tu tak ada langsung macam irama lagu-lagu dekat radio tau. Tak pernah dengar. Nasib baiklah Hanis dengan As tak kena kacau teruk sangat malam tu. Ataupun kalau diorang kena kacau pun sebenarnya diorang tak sedar sebab dia mengantuk sangat malam tu sebenarnya. So kisah yang keempat pula, ini cerita di luar kawasan universiti. Masa tu Hanis dan juga kosmet dia tengah buat road trip ke Simpang Mengayau. Tempat ni best sangat menurut Hanis. Dia macam orang kata jam in the sand. So daripada Kota Kinabalu ke Simpang Mengayau ambil masa lebih kurang 3 jam. Lama. Dan daripada Kota Kinabalu nak ke sana kena lalu kawasan Kota Belud. So Kota Belud ni antara cerita famous dekat sana sebab adalah balan-balan ataupun panggil orang Semenanjung selalu sebut penanggal. Ini pertama kali Kama dengar tentang penanggal di Kota Belud ni. Dan perjalanan pergi, diorang berjalan dengan lancar. Diorang pergi dengan 4 buah kereta. Ada 6 perempuan dan 9 lelaki. Memang meriah. Balik tu diorang minta singgah ke Kota Belud tau untuk makan malam. So perjalanan balik diorang bermula dalam pukul 8 malam. Diorang bajet sempatlah kot sampai ke universiti sebelum pukul 12 malam. Kalau tak memang tak lepas pagat. Diorang ada curfew lah ke universiti diorang. Dan disebabkan yang tahu jalan tu adalah Hanis, so kereta Hanis duduk di paling depan. Kereta Hanis dalam tu semua perempuan tau. So sampai je dekat kawasan Kota Belud, diorang kena lalu satu bukit tinggi ni. Tak tahu kenapa kereta yang Hanis naik ni tak boleh bawa lebih daripada 50 km per jam. Kalau lebih je mesti enjin terus slow down, minyak tekan tak pergi. So setiap kali kena macam tu, diorang ni kena berhenti kejap sebelum meneruskan perjalanan. Ataupun diorang kena bawa kereta slow lah, which is 40 km per jam. Dengan kawasan sunyi, hutan sekeliling tu memang Hanis rasa tak sedap hati. Sampai je pekan Kota Belud, dah tengah malam. Pekan tu pun dah sunyi sepi korang. Tak ada kedai pun yang buka. Tak ada orang ataupun kereta yang lalu dekat situ. Jadi diorang pun teruskan juga perjalanan untuk sampai ke KK. Tak kisahlah tak dapat masuk asrama ke apa ke, asalkan diorang tidak berkampung dekat Kota Belud tu pada waktu tengah-tengah malam macam ni. Lepas diorang pecut sikit, kereta Hanis buat hal lagi. Kawan Hanis yang lelaki tukar-tukar driver tau. Nak try tengok apa masalah sebenar kereta Hanis ni. Sampailah diorang tiba dekat satu jambatan merentasi sungai ni. Hanis rasa ini kawasan sempadan Kota Belud dan juga Tuaran. Kereta tu tersengguk-sengguk dah nak buat hal lagi dekat atas jambatan tu korang. Dan Hanis tak tahu kenapa, automatik Hanis cakap, Syaril, kau teruskan juga sampai habis jambatan ni. Aku tak nak berhenti atas jambatan ni. Meremang waktu tu. Kawan-kawan Hanis pun tak banyak soal. Memang dia push untuk sampai lepas ke jambatan tu, barulah diorang stopkan kenderaan. Dan kalau tak silap Hanis, masa melintas dekat atas jambatan tu, masa tu dah nak sampai dah dekat hujung jambatan, Hanis perasan ada seorang lelaki tua duduk dekat tepi besi jambatan tu dan sengih dekat diorang. Dari tempat diorang berhenti, bolehlah juga nampak jambatan tu. Jarak dalam tak sampai 200 meter, memang tak nampak dah ada orang kat situ. Lagipun, nak buat apa orang nak duduk kat tepi jambatan tengah-tengah malam kan? Macam tak logik. Mula-mula plan nak tinggalkan je kereta dekat situ. Sebab kalau jalan dengan 40 km per jam, memang subuh baru sampai KK. Tapi sebab kereta tu hidup je enjin, jadi diorang cuba lagi push jalan-jalan. Lagipun dah tak sedar hati, dah berhenti dekat situ lama-lama. Dan kawan Hanis ada kata yang dia ada dengar bunyi anjing menyalak tau malam tu. Tapi dia seorang je dengar. Perjalanan diteruskan. Sampai je diorang tiba di KK, tiba-tiba kereta Hanis normal. Kereta tu tak buat hal. Kawan dia siap pecut
wujud lagi kereta Hanis ni, semua okey, langsung tak ada tanda-tanda macam awal-awal tadi. Sebab diorang sebenarnya memang dah tak boleh dah nak masuk asrama, memang dah lebih daripada curfew. Jadi diorang park je kereta diorang dekat bandar KK dan tidur dalam kereta. Sampai sekarang, diorang semua tak tahu apa yang jadi sebenarnya malam tu. Is it mistake ataupun memang betul kereta tu ada masalah sewaktu diorang merentasi Kota Belud tu. Nasib baiklah tak ada apa-apa jadi dekat diorang malam tu Nasib baik kawan-kawan dia sendiri pun, kawan-kawan lelaki dia pun macam tak, setengah lelaki kan macam suka tunjuk hebat nasib baik semua orang takut malam tu, diorang pun push kereta tu untuk melepasi jambatan tu. Kalau tak, kalau diorang berhenti kat jambatan tu, tak tahulah apa yang jadi kan. So itu adalah kisah Hanis kali ni. Saya sangat-sangat tertarik dengan kisah penanggal tadi and subscriber Kamal ramai orang Sabah tau. So untuk Sabahan out there, kalau korang ada kisah tentang Kota Belud, orang kata legenda, cerita legenda ni kan, mind to share with us. Okay, kita orang peminat creepy ni memang full of curiosity about alam mistik ni. So siapa yang nak kongsi kisah seram boleh share dekat email Kamal, kamarinawork29@gmail.com. So Kamal rasa itu saja video untuk hari ni. Thank you Hanis sebab sudi kongsi kisah seram dengan kita orang semua, and thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.